Okey, pada hari ini kita akan berbincang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey, sebelum tu cikgu nak murid kena tahu dulu tip dan langkah penyelesaian masalah. Ada 5 langkah yang perlu kamu ikut. Okey, yang pertama, cikgu nak murid-murid baca ayat demi ayat. Bila awak baca sampai titik, cikgu nak awak berhenti. Baca sampai titik, kita berhenti. Kemudian, cikgu nak kamu fahamkan apa yang kita baca tadi, kita kena fahamkan. Bagaimana kita nak fahamkan? Cikgu nak kamu garis maklumat ataupun kata kunci. Maklumat dengan kata kunci kita gariskan. Maklumat kata kunci kita gariskan dan kehendak soalan cikgu nak kamu bulatkan. Dan seterusnya kamu kenalah tulis ayat matematik. Ayat matematik bermaksud ayat yang ada simbol sama dengan. Sama ada operasi tambah, tolak ataupun operasi gabungan. Kita kena tulis ayat matematik. Bila dah tulis ayat matematik, seterusnya cikgu nak kamu selesaikan pengiraan. Dan bila kita dah selesai kira, cikgu nak kamu buat semakan semula. Okey, dan ini juga sangat penting kalau kita nak buat soalan penyelesaian masalah, kita kena tahu kata kunci. Okey, hari ini cikgu nak kamu lihat kata kunci untuk tambah dan juga kata kunci untuk tolak. Okey, cikgu nak kamu salin kata kunci untuk tambah dan tolak. Sambil cikgu terang, cikgu nak kamu salin. Okey, kalau kata kunci untuk tambah, misalnya cari jumlah. Jumpa perkataan jumlah bermaksud operasi tambah. Okey, bila kamu nampak kata kunci dia, terima dan dapat. Bila kamu dapat sesuatu ataupun kamu terima sesuatu, bilangan itu semakin bertambah ke semakin berkurangan? Berkurang. Kamu dapat sesuatu, okey. Katakan kamu ada 2 biji apple. Kemudian kamu terima lagi 2 biji apple. Kamu dapat lagi 2 biji apple. Semakin bertambah ke semakin berkurangan? Tambah. Tambah. Jadi cikgu nak kamu ingat. Kalau kamu terima ataupun kamu dapat bermaksud operasi tambah sebab bilangannya semakin bertambah. Lebih banyak, lagi banyak juga merupakan operasi tambah. Lebih banyak, lebih besar. Okey, katakan dia kata cari hasil tambah. Jadi kamu kena buat operasi Tolak. Tambah. Kalau dia kata cari hasil tambah, kita kena buat operasi tambah. Okey, katakan dalam sesuatu ayat itu kamu nampak kata kuncinya dia kata bertambah. Semakin bertambah. Jadi operasi apa? Tambah. Operasi tambah. Okey, kalau dia kata ke semuanya. Okey, cari bilangan guli ke semuanya. Kita nak cari untuk semua pun kita tambah ataupun semua sekali pun kita tambah. Selepas lambat kemudian juga operasi tambah tapi yang ni melibatkan topik masa. Okey. Yang ni tak apa, yang ni kemudian. Yang penting di atas cikgu nak kamu faham. Tadi merupakan kata kunci untuk operasi tambah. Sekarang cikgu nak murid-murid lihat pula kata kunci untuk operasi tolak. Okey, dia kata cari beza. Ni. Jadi kamu kena buat tolak. Kalau dia kata cari selisih. Kalau cari selisih kena buat operasi. Operasi apa? Selisih. Tolak. Kalau dia kata kurang daripada juga operasi tolak. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat perkataan ini. Dibuang ataupun dikeluarkan. Katakan satu papan itu ada 30 biji telur.
Dan telur itu telah dibuang kerana rosak. Bila telah dibuang, telur tadi semakin bertambah ke semakin berkurangan? Berkurang. Berkurangan. Okey, katakan dia kata buah apelnya rosak telah dikeluarkan dari bakul. Bila dikeluarkan dari bakul juga merupakan operasi tolak sebab dia semakin berkurangan. Beri kepada, menggunakan. Apa-apa sahaja perkataan yang menunjukkan sesuatu bilangan itu semakin berkurangan menunjukkan operasi tolak. Kalau kamu jumpa perkataan bagi yang masih ada juga operasi tolak. Faham? Faham. Okey, kalau faham, mari kita lihat sama-sama. Cikgu nak kamu lihat modul muka surat 8. Minggu lepas pun Cikgu Adiba telah terangkan, Cikgu Adiba telah tunjukkan 2 soalan. 1 soalan tambah, 1 soalan tolak. Dan pada hari ini, Cikgu akan sambung dengan nombor 2. Kita akan buat semakan jawapan. Okey, Cikgu nak, siapa yang nak baca? Siapa yang nak baca? Adakah Nuri? Adakah Jura? Khairunisa ataupun Solim? Siapa nak baca? Jura? Yes. Okey, Jura. Tadi cikgu dah katakan kalau kita baca, kita baca ayat demi ayat. Okey, cikgu nak kamu baca sampai titik dulu. Sebuah kotak. Sebuah kotak ada 808. Boleh tak kuatkan sedikit suara? Cikgu tak berapa dengar. Okey, Jura, kuatkan sedikit suara boleh? Kuatkan sedikit suara. Okey, boleh. Okey, sebuah kotak. Tak dengar. Biji manik kuning dan 17,800 Berapakah jumlah bilangan manik? Kan cikgu kata tadi, bila kita baca sampai titik dan kita berhenti. Okey, berhenti dulu. Okey, suara agak perlahan, mungkin kamu kena tambahkan sedikit dia punya volume dia. Okey, apa yang kita dapat dekat sini, maklumat yang penting ataupun kata kunci, kita akan gariskan. Soalan cikgu, situasi ini tentang kotak. Apa yang ada dalam kotak itu? Siapa nak jawab pun boleh. Apa yang ada dalam kotak itu? Biji manik. Biji manik. Okey, kalau kamu dah tahu biji manik, soalan seterusnya. Ada berapa color? 4. Ada 3. Okey, warna yang pertama warna Merah. kemudian kuning dan biru. Okey, apa yang gariskan nombor? Sebab nombor ini penting. Warna merah 8,652. Warna kuning 51,224. Warna biru 17,850. Cikgu nak kamu gariskan. Okey, kalau dah ayat kedua, cikgu nak dengar suara Qayyim. Qayyim? Okey, cikgu nak Qayyim baca.
Berapakah? Okey, sambung. Buka mikrofon dulu. Buka mikrofon. Okey. Saya cikgu baca. Okey, kita bagi peluang untuk Qayyim dahulu. Boleh tak Qayyim? Okey, tak boleh. Siapa nak bantu Qayyim? Nurin ke? Ya. Okey, silakan. Yang berapakah jumlah bilangan manik di dalam kotak itu? Ada satu kata kunci dekat sini. Apa kata kunci dekat sini? Apa kata kunci dekat sini? Apa kata kuncinya? Berapa tak tahu. Ni cikgu copy balik, tengok balik. Kata kunci. Jumlah. Okey, sekejap ya. Cikgu potong, cikgu nak kamu lihat. Tambah dengan tolak sahaja. Okey, boleh nampak tak? Jadi apa kata kunci dekat sini? Saya rasa jumlah. Ya, memang jumlah. Okey, kata kunci ataupun kehendak soalan, cikgu nak kamu bulatkan. Bulatkan perkataan jumlah. Bulatkan perkataan jumlah. Okey, bila kita dah bulatkan, kan cikgu kata langkah ketiga kita kena tulis ayat matematik. Kita ada 3 nombor, jadi cikgu nak kamu tulis dekat kertas. Kita tulis ayat matematik. RM8,652 tambah dengan RM51,224 tambah RM17,850 dan kena ada simbol sama dengan. Ini yang dikatakan ayat matematik. Siapa yang tak tulis, tolong tulis. Siapa yang tak tulis, tolong tulis. Bila kita dah tulis, kita akan menggunakan kaedah kotak dan kita akan masukkan nombor ini. Kita akan mulakan dengan rumasa iaitu 2, 5, 6, 8. Kamu dah buat ke belum? Soalan 2 tu saya dah. Cikgu suruh buat minggu lepas kan? Sekejap ya. Okey, kita akan tulis nombor seperti yang cikgu katakan mula dari belakang. Kemudian nombor yang kedua, sama juga. Kita mula dari rumah yang paling kecil. Dan nombor yang ketiga. Okey, kemudian operasi apa? Tambah. Operasi tambah. Tambah kita nak tulis dekat mana?
Dekat sebelah 5 tu. Kotak bawah tu. Kita tulis operasi tambah. Okey, jadi operasi tambah. Kalau kamu boleh tambah sekaligus, cikgu nak kamu tambah sekaligus. Okey, 2 tambah 4 dapat berapa? 2 tambah 4 dapat berapa? 6. 6. 6 tambah sifar sama dengan berapa? 6. 6. 6. Okey, seterusnya kita lihat pula rumus tambah 2 sama dengan berapa? 12. Cikgu nak dengar. Tak mendekat. Okey, 5 tambah 2 sama dengan berapa? 12. 5 tambah 2. 5 tambah 2 dapat berapa? 7 tambah 5 dapat berapa? 7. 7. Tak tambah dengan 5. Tadi 7, 8, 9, 10. 12. 12. Kemudian 12. Boleh tak kalau cikgu nak ambil nombor yang mudah untuk tambah macam cikgu 8 tambah 2 dulu. 8 tambah 2 sama dengan berapa? 8 tambah 2 dapat berapa? 10. 10. 10 tambah 6 dapat berapa? 10 tambah 6. Buat 6 jari. Okey, 16. Okey, good. 16 tambah 1 sama dengan berapa? 16 tambah 1. 17. 17. Jadi 7 dekat bawah, 1 dekat atas. Kita boleh ambil nombor yang mudah dahulu. Okey, seterusnya kita ambil 8 tambah 1. 8 tambah 1 dapat berapa? 9. 9. 9 tambah 7 dapat berapa? 10. 9 tambah 7. 16. 9. Okey, lepas nombor 9, nombor 11, 12, 13, 16. 15, 16. Jangan lupa, ada nombor dekat atas sini. 16 tambah 1 dapat 17. 17. Kalau ada nombor di atas, okey, setiap nombor yang ada di atas, Tak dengar suara. kaedah yang sama. Suara Tak dengar. Tak. tak ada. Hari ni cikgu ada dekat sekolah. Tak dengar. Boleh? Boleh dah. Ke bising kipas? Boleh. Okey, cikgu tutup kipas sekejap. Boleh? Sekejap ya. Nisa, tutup mic, tutup mic. Boleh tak dengar suara cikgu? Boleh. Okey, jelas dah? Jelas. Mungkin bising kipas kot. Okey, tak apa. Kita lihat pula rumah seterusnya, rumah puluh ribu. Okey, 5 tambah 1 dapat berapa?
5 tambah 1 dapat berapa? 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7. 7. Maka yang berwarna kuning ini, tadi dia tanya berapakah jumlah bilangan manek di dalam surat. Bila kita dah set kira, cikgu nak kamu tulis dengan bilangan manek di dalam kotak 7,700 70,000 ialah sebut betul-betul. 70,700 7,726. Okay, good. Bilangan manek di dalam kotak ialah 77,726 biji. Jadi kita kena tulis dengan lengkap. Okey, siapa yang tak tulis dengan lengkap, cikgu nak kamu tulis dengan lengkap sekarang. Dekat kertas tu, muka surat 8. Dah betul. Dah. Okey, kalau dah, cikgu nak kita lihat soalan nombor 8. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dijual dalam 3 bulan. Dekat ayat sini, ayat yang kita baca dekat atas, ada tak maklumat penting? Ada tak maklumat ataupun perkara-perkara penting? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, tak perlu gariskan. Kalau tak ada, tak perlu gariskan. Okey, kita terus lihat. Apa yang kita faham, situasi ini merujuk kepada bilangan buku dan ada 3 bulan. Bulan Januari. Berapakah bilangan buku bulan Januari? Siapa nak sebut nombor? Bagaimana kita nak sebut nombor ini? Siapa nak sebut nombor? Siapa nak sebut nombor? Cikgu nak dengar suara awak ni. 24,250. Okey, kemudian kita ada bulan Februari. Bulan Februari pun sama, kita dapat bilangan terus. Seterusnya bulan yang ketiga iaitu bulan Mac. 1,805 buah lebih daripada jumlah jualan dalam bulan Januari dan bulan Februari. Apa yang perlu kita gariskan? Apa yang perlu digariskan? Jumlah jualan. Okey, betul. Satu lagi. Ada lagi satu perkataan yang perlu kita gariskan. Cikgu nak kamu tengok balik kata kunci ni. Cikgu nak kamu perhatikan perkataan apa? Perkataan apa? Perkataan ada lagi satu dekat sini. Cuba tengok. Cari jumlah, terima dapat, lebih banyak, lebih besar. Kalau ada perkataan lebih. Lebih. Ni. Lebih. Bulan 3 dia lebih sebanyak 1,805 buah. Kalau kita nak cari untuk bulan 3, kita kena jumlahkan bulan Januari tambah dengan bulan Februari. Dan tambah pula dengan 1,805 buah. Okey, cikgu akan terangkan. Bulan 1 kita dapat tahu bilangan tu terus. Bulan 2 pun sama, kita dapat tahu bilangan terus. Tapi bulan 3 dia tak bagi tahu bilangan terus. Kamu kena cari. Bagaimana nak cari? Dia kata
1,805 buah lebih daripada jumlah jualan dalam bulan Januari dan Februari. Cari dulu jumlah jualan Januari dan Februari dan disebabkan dia lebih 1,805 buah, kamu juga kena tambah 1,805. Okey, sama-sama kita kira. Kita masukkan nombor. Okey, tulis seperti cikgu tulis untuk bulan 3. Tadi kita guna kaedah petak, jadi sekarang cikgu tak nak guna dah petak-petak tu. Kita cuba buat seperti biasa. Kalau buat seperti biasa, sama juga kita tulis nombor dari belakang. Dari rumah yang paling kecil. Jadi 24,250 tambah dengan, kita mula dari belakang. 5 0,8 1. Cikgu nak kamu dah tulis ke? Ya. Kamu kena pastikan kedudukan nombor adalah sama. Kalau rumah sa dekat rumah sa. Kalau rumah puluh dekat rumah puluh. Yang ni bila kita nak buat nombor, pastikan dia berada pada rumah yang sama, pada rumah yang betul. Jangan masuk rumah orang lain, tak boleh. Jangan masuk rumah orang lain, tak boleh. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, sifar tambah sifar dapat berapa? Sifar. Sifar, okey. Sifar tambah 5 dapat berapa? 5. 5 tambah 3 dapat berapa? 8. 8 tambah sifar dapat? 8. Okey, seterusnya 2 tambah 7 dapat berapa? 9. 9. Kemudian 9 tambah 8. 8 jari. Selepas 16. 16. 16. 11. Dapat 16. 16. Bagus. Cepat kamu kira. Okey, dan 1 kita letak di atas. Kemudian sambung 4 tambah 6 sama dengan berapa? 10. 10 tambah 1 sama dengan berapa? 11. Tambah 1 di atas dapat berapa? 12. Kemudian 1 pula dekat rumah seterusnya. 2 3. 3 tambah 1 dapat berapa? 4. 1 tak tambah dengan apa-apa dapat berapa? Dapat 1. Okey, yang kamu dapat ini menunjukkan bulan 3 sebanyak 185 buah buku. Yang ni bulan 3. Tapi soalan ini tanya berapakah dijual? Okey, syarikat ini jual buku selama berapa bulan? Berapa bulan dia jual buku? Berapa bulan dia jual buku? Dia jual buku selama 3 bulan. Januari, Februari dan Mac. Jadi cikgu nak
Kamu kena buat macam ni. Bulan Januari tambah bulan Februari tambah bulan Mac sama dengan berapa? Kita kena tulis ayat matematik yang satu lagi. 24,250 tambah dengan 116,730 dan tambah dengan 142,685 dan ada simbol sama dengan. Boleh? Okey, bila dah sama seperti tadi, kita tulis balik nombor. Cikgu guna pen warna lain supaya senang kamu nak nampak. 24,250. Bila nombor yang kedua, cikgu nak kamu mula dari belakang, dari rumasah. 0, 3, 7, 6, 1, 1. Dan seterusnya. Operasi tambah. Cikgu selalu pesan kita jangan masuk rumah orang lain. Pastikan kamu tak masuk rumah orang lain. Pastikan kedudukan nombor berada pada kedudukan yang betul. Jangan masuk rumah orang lain. Kalau rumah sah, semua sebaris rumah sah. Kalau rumah puluh, semua rumah puluh. Jangan masuk rumah orang lain. Okey, cikgu nak kamu kira. 0 tambah 0 tambah 5 dapat berapa? 5. Okey, bagus. 5 tambah 3 tambah 8 dapat berapa? 8. 5 tambah 3 kemudian tambah dengan 8. Terus. Dapat berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. 17. 17. Dapat ke 17? Betul. 5 tambah 3 dapat 8. 8 tambah 8 dapat berapa? 8 tambah 8. Tambah 8. Kira betul-betul. 8 tambah 8. Okey, buat 8. Nombor 8, nombor 9, 10, 11, 16. 15, 16. kemudian 1. 2 tambah 7 dapat berapa? 7 dapat berapa? 8, 9, 10, 9, 10, 16. 2 tambah 7 dapat 9. 9 tambah 6 dapat 15. 15 tambah 1 dapat 16. Okey, good. Aku cakap 16. Okey, cikgu nak kamu kira terus. 4 tambah dengan 6 tambah 2 kemudian tambah 1. Kira dulu. 13. 17. Dan 1 pula di atas. 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1. Kira. 3 8. 8. Ini 8. Jadi ada tak nombor di atas? 2. Kan? Tambah 1 sama dengan 2. 2. Okey, betul. Maka kita dapat jawapan. Bila dapat jawapan, cikgu nak murid-murid tulis dengan lengkap. Okey. Tadi dia tanya, berapakah jumlah bilangan buku yang dijual? Jumlah bilangan. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu tulis jumlah bilangan buku ialah 283,665. Tulis dengan lengkap.
Jumlah bilangan buku ialah 283,665. Okey, sudah ke? Dah. Dah. Okey, kalau dah, cikgu nak murid-murid lihat modul muka surat 12. Kalau dah, cikgu nak kamu lihat modul muka surat 12. Soalan nombor 2. Okey, sudahkah? Siapa nak baca kali ni? Cikgu bagi peluang. Muka surat berapa? 12. Muka surat 12. Tengok dekat skrin cikgu pun boleh. Ya, betul. Tolak. Topik dia tolak. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca kali ni? Kaironisa, nak baca? Tak nak. Okey, tak apalah cikgu baca, nanti cikgu tanya soalan. Bila kita baca sampai titik, kemudian kita berhenti. Hasan meletakkan sejumlah 245,785 batang paku di dalam 2 buah bekas. Okey, apa yang Hasan buat? Cikgu nak tanya kamu. Apa yang Hasan buat? Apa yang Hasan buat? Soalan ini cikgu tanya, apa yang Hasan buat? Hasan letak apa? Hasan letak apa kelas? Batang. Okey, apa yang Hasan buat? Dia letak paku. Dia letak sejumlah 245,785 batang paku di dalam 2 buah. Maksudnya dalam 2 bekas ini ada 245,785 batang paku. Okey, katakan cikgu kata bekas A dan bekas B. Kalau dua-dua bekas ini jumlahnya adalah 245,785 batang paku. Dia kata bekas pertama mengandungi 98,527 batang paku. Bekas pertama. Okey, bekas pertama bekas A ke bekas B? Bekas pertama, bekas A ke bekas B? B. Baik. B. B. Kenapa bekas B? Cuba baca ABC. A dulu kan? Bekas pertama adalah bekas A. Jadi bekas A 8,527 batang paku. Dan soalan tanya, berapa batang pakukah yang ada di dalam bekas kedua? Berapa batang pakukah yang ada pada bekas kedua? Bekas kedua kita tahu ke kita tak tahu? Tak tahu. Bekas kedua kita tak tahu. Kalau kita nak cari bekas kedua, kita kena ambil jumlah paku dan kita kena buat operasi apa? Tolak ke tambah? Kita nak cari bekas B ni. Jadi murid-murid ambil jumlah paku. Paku di bekas A. Cikgu nak kamu tulis ayat matematik dahulu. Bila kita dah siap tulis ayat matematik, seterusnya kita tulis dalam bentuk lazim.
Nombor yang besar letak di atas. Kemudian bila kita tulis nombor yang kedua, kita mulakan dengan rumah yang paling Kecil. kecil. Iaitu rumah sah. 7, 2, 5, 8, 9. Kalau kamu takut kamu tersalah rumah, kamu boleh buat garis macam ni. Kalau tak buat pun tak apa, buat pun tak salah. Okey. Kalau takut tersalah rumah, kamu boleh buat garis. Okey, cikgu nak kamu lihat dulu rumah sah. 5 tolak 7. Boleh tak nombor yang kecil tolak nombor yang besar? 5 tolak 7 boleh tak? Tak. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita pinjam 1. Kita pinjam dekat 8. 8 kita pinjam 1 tinggal berapa? 7. 7. Kemudian 5 tadi jadi 15. Okey, 15 tolak 7. Macam mana kita nak buat 15 tolak 7? Okey, cikgu nak kamu buat 7 jari. 8. Okey, ni 7 jari. Kita tutup jari tadi. 7 tadi kita tutup. Apa yang kita buat selepas nombor 7 nombor berapa? 8. 8. Kita akan kira sampai jari. Okey. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Okey. Jari. 8. 8. Cikgu nak kamu menggunakan anggota badan. Sebab dalam peperiksaan, kita boleh guna anggota badan kita untuk mengira. Okey, seterusnya. 7 tolak 2. Yang ni mudah. Kalau nombor yang kecil, kita boleh buat 7 jari. Kemudian bila tolak kita tutup jari tersebut. Kita tutup 2. Tinggal berapa? 5. Tinggal 5. Okey, seterusnya rumah ratus. 7 tolak 5 dapat berapa? 7 tolak 5 dapat berapa? 5 tolak. Okey, buat 7 jari. 7 jari. Tolak 5 kan? Tolak 5 kita tutup terus 5 jari. Tutup. Tinggal 2. Okey, seterusnya cikgu nak lihat. Nombor yang kecil boleh tak kita tolak nombor yang besar? Boleh. Kita akan pinjam dari Okey. Okey, cikgu nak kamu lihat jari tangan kamu. Cukup tak 15 jari tangan? Cukup. Cukup ke? Cikgu ada 10 jari. Jari tangan. Cukup tak 15? Cukup. Ada berapa jari? Buka jari. Buka. 10. Berapa jari? 10. 15. Bukanlah kamu nak pinjam jari cikgu ataupun jari kawan. Kalau dia besar, cikgu nak kamu lihat nombor yang kecil. Nombor yang kecil adalah nombor 8. Jadi selepas nombor 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa? 7. 7. Seterusnya. 3 boleh tak kita tolak? 3 boleh tak tolak dengan 9? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita pinjam dari rakan sebelah. Jadi tinggal 1. 2 tinggal 1 dekat sini jadi 13. Boleh tak 13 tolak dengan 9?
Cukup tak 13 jari? Cukup kan tak cukup? Tak, cukup. Kalau tak cukup, cikgu nak kamu guna kaedah bilang nombor seterusnya. Selepas nombor 9, nombor berapa? Selepas nombor 9, nombor berapa? 10. Kita akan kira sampai 13. Okey. 10, 11. 12. 11, 12. 13. Jadi 4. 13 tolak 9. 1 tak tolak dengan apa-apa. 1 tak Sifar. maksudnya kita akan dapat 1 balik. Ya. Kenapa betulkan? Okey. Maka bila kita jumlah batang paku di dalam bekas kedua. Paku di dalam bekas kedua ialah 147,258. Tulis ayat matematik. Paku di dalam bekas kedua ialah 147,258. Faham? Faham. Boleh? Kita lagi 2 minit. Okey, cikgu nak kita lihat sekejap soalan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penduduk di ada maklumat penting. Apa yang kita ada? Kita ada bandar P, Q dan A. Bandar P seramai 461,500 orang penduduk. Bandar Q. Okey, bandar Q dekat sini ada kata kunci. Apa kata kunci dekat sini? Cikgu nak kamu lihat soalan ni. Apa kata kunci. Okey, apa kata kunci dekat sini? Jadual 3,800. Apa kata kunci dia? Perkataan apa? Kurang. Kurang. Okey. Kalau kurang bermaksud operasi apa? Kalau kurang bermaksud operasi apa? tolak. Operasi tolak. Okey, jadi kurang daripada bandar P. Kita ambil bandar P tadi untuk cari bandar Q. Penduduk bandar Q. Cikgu nak kamu ambil penduduk bandar P 461,523 tolak 3,852. Tulis ayat matematik. Okey, kalau dah tulis, cikgu nak kamu selesaikan. Nombor yang kedua kita bermula dari rumasa. Okey, kita buat sama-sama. 3 tolak dengan 2 dapat berapa? 3 tolak 2 dapat berapa? 1. 2 boleh tak tolak dengan 5? Tak boleh. Pinjam sebelah. Pinjam sebelah. 5 tinggal 4 jadi 12. 12 tolak 5 dapat berapa?
Okey, kita tak cukup jari. Jadi cikgu nak kamu lihat 5. Selepas nombor 5, nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi berapa? 10. Berapa jari? Tengok jari cikgu berapa? 12. Berapa jari cikgu? 12. Tolak 5. 12. Tengok jari cikgu berapa ni? Yang cikgu buka ni. 7. 7. Okey, 12 tolak 5 dapat 7. 4 boleh tak kita nak tolak dengan 8? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh, kita pinjam. Okey. 1, bila kita pinjam 1 tinggal sifar. Dekat sini jadi 14. 14 tolak dengan 8. Cikgu nak kamu lihat 8 ni. Okey, selepas nombor 8, nombor berapa? Selepas nombor 8, nombor berapa? Nombor 9. Kira sama-sama cikgu. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, cukup. Kita kira sampai 14. Kita dapat berapa? 14 tolak 8. Tolak 8. Tengok berapa jari ni? 14 tolak 8. 6. Boleh tak kita tolak dengan 3? boleh. Kalau tak boleh, kita pinjam lagi dekat rakan sebelah. 6 tinggal 5 dan yang ni jadi 10. 10 tolak 3 sama dengan berapa? Okey, 10 tolak 3. 7. 7. Kalau nombor yang mudah cikgu tak nak tunjuk dah. 10 tolak 3 sama dengan 7. Okey, dekat sini 5. 5 tak tolak dengan apa-apa dapat 5. Dan 4 tak tolak dengan apa-apa dapat 4. Jadi penduduk di bandar itu adalah seramai 457,671 orang. Yang ni jumlah sebenar penduduk di Bandar Q. Tapi soalan tanya, bilangan penduduk Bandar R. Kalau kita nak cari bilangan penduduk Bandar R, kita lihat penyataan yang diberikan. 15,020 orang kurang daripada Q. Apa yang perlu cikgu gariskan? Ada tak kata kunci dekat R ni? Ada tak kata kunci dekat sini? Apa yang perlu cikgu gariskan? Tak ada. Ada. Cuba lihat. Benda. Bukan benda. 15,020 orang kurang daripada Q. Perkataan kurang. Kalau perkataan kurang bermaksud operasi apa kelas? Tolak. Tolak. Okey, jadi kita nak cari bandar R. Kamu kena buat operasi tolak. Dibandingkan dengan Q, jadi kita ambil bilangan penduduk Q. Tulis seperti cikgu. Bandar R dekat bilangan bandar Q tolak dengan 15,020. Sama seperti tadi, kita akan buat operasi tolak. Okey, 457,671 tolak dengan 15,020. Kita tulis
kamu ada Meet, lepas matematik ada Google Meet subjek lain tak? Cuba kau tengok. Lepas matematik ada subjek lain tak hari ni? Inggris. Okey, lepas Google Meet matematik ada Meet subjek lain tak? English. Bukan berapa English? 10.5. 11.5. Oh, okey. Cikgu dah terlebih masa. Ya, nanti buat yang ni. Kemudian kamu boleh left dan masuk Meet English. Okey, Itu. cikgu. Okay, bye. Okey, cikgu sorry ya. Okey. Terus masuk Meet matematik. Cikgu English. Cikgu mana? Okey, boleh left.